dia macam ni, dia daripada kecil kau memang dah minat cerita superhero semua tu. First aku minat Badul. Itu idola aku daripada kecil. Mak aku cakap kau ni asyik jadi Badul. Daripada situ dah nampak dah kekartunan aku kat situ kan. Dengan arwah mak aku suka baca majalah gila-gila kan. Dia collect majalah gila-gila. Lepas tu daripada muda tu tengok cerita-cerita superhero tu dah terjangkit dah sikit-sikit dah. Tapi start pertama membeli tu masa 7-Eleven baru buka kat sini, kat Selayang. Rasanya tahun 86, 87, 86, 9 tu lah. 88 tu lah. 7-Eleven tu ada jual komik DC dengan Marvel. RM3 masa tu. Masa tu aku baru darjah 4 ke darjah 3. Okay, start daripada tu macam wow, benda ni komik orang putih, Superman semua ni. Walaupun tak pernah baca kan, kita ni kan. Tu punca antara beli. Tapi ada simpan kot. Tu. Wrestling, dia macam faham macam tengok gambar je lah kan. Budak sekolah kan. Tengok macam gambar, macam tu je lah. Belilah, simpan. Kononnya masa tu. Itu yang start komik, start di situ. Sebab kita orang kampung, kita punya sources tu dekat situ je. Kan? Itu yang bila dah masuk sekolah menengah baru dapat tahu yang dekat SNM sebelah Kota Raya tu ada kedai komik bawah tu. Okey. Lama kedai komik tu. Kedai komik tu sebenarnya kan zaman tu rasa macam baju jersey RM80 Superman. Mahalnya zaman tu kan. Tapi tak beli komik masa tu kat situ, beli kad. Trading card trading card. Trading card X-Men. Tu masa sekolah beli tu. Yang tu je lah, kita mampu kan. Beli yang tu dulu. Itulah antara pengenalan komik tu. Lepas tu bila masuk belajar college, jumpa dengan budak-budak kat KL ni kan. Bila borak-borak, dia kata, kau minat komik aku minat komik itu yang punca yang macam lagi, jom kita pergi kedai komik sekian-sekian. Itu yang start tahun 96 tu. Yang tu yang start macam sikit tu kan. Aku tengok abang punya koleksi ada, nanti gambar-gambar yang abang bagi tu aku akan masukkan dalam video ni sebagai insert lah. Ada koleksi Hot Wheels, Star Wars, DC comic. Tapi aku tak nampak lah abang punya, abang memang tak collect DC, Marvel memang abang tak collect ke atau memang abang? Collect juga. Tapi tak serius sangat. Okey. Contoh macam yang X-Men verse, sebab aku ni dia macam ni tau. Aku ni bukannya nak orang panggil kolektor tau. Kita beli barang apa yang kita minat, dasar yang kita minat. Jadi aku rasa masa tu apa yang aku minat aku beli. Dia tak ikut macam musim sangat. Contoh macam ada satu zaman tu Transformers 2004. Ada orang keluarkan balik. Aku beli setiap episod. Memang masa tu bajet macam ini zaman ni mesti lagi 10 tahun ada value. Masa tu baru belajar start yang nak tahu pasal value. Kalau tak sebelum ni kita collect. Kita macam beli untuk baca simpan. Bila masuk 2003, 2004 tu macam 2002 hanya tu. 2002, 2003 keluar yang Transformers tu semua orang gila beli yang satu kopi first issue sampai 10 kopi. First issue sampai 10 kopi. Aku tahulah pasal aku pergi kedai komik kan. Lepas tu dia senang macam ni dia. Bila dia macam aku suka beli biar ada siri. Contoh macam cerita ni siri dia sampai 12 je. Yang tu aku beli. Aku tanya dulu, "Aunty, ni siri macam ni?" Ni sampai 12 je nanti. Aku beli. Sampai 12 sampai 18. Paling jauh pun 18. Lepas tu aku skip sikit lah kan cerita ni kan. Tapi bila sampai sekarang tiba-tiba tak ada value. Pasal masa tu ramai yang membeli. Ramai yang ada. Terus tak ada value. Itu yang macam silap betul zaman tu. Sebab kita fikir Transformers kan. Contohlah macam He-Man keluar balik zaman tu komik mesti kau macam semua lari kan. Zaman tu baru belajar pasal value. Terus zaman tu tak ada dah. Beli mana yang kau minat je. Yang kau tak minat tak payah. Okey bang. Itu yang macam komik tu aku ni sikit. Okey, jadi macam mana abang kau boleh ada idea untuk ini kalau aku beli ni 10 tahun lagi ni dia ada value ni. Macam mana kau boleh ada kesedaran tu? Macam mana kau boleh timbul kesedaran tu yang kau rasa benda ni 10 tahun akan datang dia akan ada value.
Dia contoh paling je. paling ni sekali contoh macam kaset, CD Betul. ataupun t-shirt rock. T-shirt apa-apalah sebenarnya lah. Kan? Ya, contoh macam tu, contoh macam aku tak tahu yang aku ada simpan satu baju Matt, kartun Matt. Oh, Max. Ya. Matt, M-A-D. MAD. Tahu tak? Oh, M.A.D. kartun Matt yang suka dia suka pakai baju Superman, apa benda lah semua tu kan. Batman, okay. kartun yang cute-cute tu kan. MAXX tu. Oh, Matt. Bukan Matt, kartun Matt tu kan. Contoh macam tu. Aku dulu beli katakanlah dalam RM10 kot. 15 tahun dulu. Ya. Kan? Tiba-tiba ada seorang member kolektor ni tanya, "Jip, ada lagi tak baju kau tu?" Lepas tu dia valuekan baju tu. Bukan benda pasal dia value kan. Dia nak ambil daripada aku 100 helai. Pasal benda tu dia kata dia boleh jual tinggi dekat eBay, kat mana semua. Yang aku beli dalam RM5, RM10 tu. Serius. Yang aku dah nak buang baju tu. Yang penuh dengan dotol-dotol kuning dah. Yang kola macam dah nak koyak dah. Dia kata tak apa. Bagi kat aku. Aku bagi kau 100. Itu macam wow. Bapak. Itu yang macam aku dulu beli. Itu yang start macam kalau jumpa katakanlah CD M. Nasir first press. Macam sekarang paling value sekarang Pinit Bangkit pun itu baru kan. Pinit Bangkit pun baru kan. Pinit Bangkit itu baru pun valuable. Yang tu. Berapa? Belum Berapa lagi harga bang? valuable tu maksudnya value tu boleh tak tahulah dalam itu pun 180, 200. Tengok dia punya dia dah macam tak payahlah sibuk pasal dia ingat Butterfinger kan, ni yang lagu Melayu ni lagi ni kan. Lain lah macam contoh dulu aku ada kalau ada member sejual lah search dulu tak pernah keluar album, tak pernah keluar CD first album dengan second album. Lepas tu dia keluarkan tahun bila dia buat compile 2 CD. Dia pernah keluarkan compile 2 CD. Dia macam apa panggil? Reissue. Kononnya reissue tapi sebenarnya dia tak compile kan pasal zaman tu tak pernah keluar CD. Jadi diorang keluarkan balik sampai nak dekat 200 kot. 100 lebih 200. Mungkin lebih tinggi kot. Untuk 2 CD. Dia compilekan dalam satu CD. 2 in 1 maksudnya kan. Okey. Jadi aku saja nak tanya dengan kau bang. Aku ada selai t-shirt Butterfingers yang tahun dia buat showcase tahun 2004 kalau tak salah aku. Tapi memang dah buruk gila lah. Kau rasa patut tak aku simpan t-shirt tu? Aku rasa t-shirt tu memang dah buruk. Dia macam ni. Dia tagline dia tak ada keperluan simpan. Okey. Dia macam tiba-tiba sampai tahap macam yelah kadang-kadang baju ni kau simpan lama-lama bukan dia merepuk juga. Lain lah kau pakai selalu ke apa kan. Tapi dia tahap macam dia macam property sangat. Kalau penting sangat macam terdesak sangat macam macam aku jual kaset-kaset Butterfinger tu. Kau menyesal lah sekarang. 4-5 kaset tu kan rasa macam tahap macam tapi kita fikir Mamat tu pun kolektor. Dia pun pujuk tak apa aku simpan aku jaga untuk kau. Menyesal. Okey bang. Okey aku saja nak tanya kau. Butterfinger sekarang ni album ada beberapa album dia yang di-reissue oleh PMP record apa sentuhlah. PMP kata salah aku. Kan PMP tu. So jadi ni saja nak dari sudut pandang kau seorang kolektor. Adakah dengan reissue ni, setahu aku reissue yang diorang keluarkan ni band members ni tak reda lah. Band member tak reda lah kan. Tapi adakah ini walaupun dikeluarkan oleh PMP ni juga satu hari nanti dia akan jadi harga melambung juga macam yang EMI punya keluaran asal keluar. Adakah ini yang diorang ambil kesempatan lah. Diorang tahu benda ni valuable ke macam mana? Masalahnya kan orang beli banyak. Aku tak tahu nak cakap sebab benda tu semua orang ada.
Okey. Tak tahu kalau dia macam zaman dulu tu semua orang bukan tak mampu tau, orang tak fikir nak beli CD. Aku dulu tak fikir pasal Ya. aku tak ada player CD, aku ada Walkman. Jadi aku tak Ya. fikir langsung nak beli CD tu, kan? Itu yang macam valuable sampai 3-400 satu CD tu kan. 400. Ada Ya. 3-400 satu CD. Yang budak boleh jual langsam collection semua sampai 5-6 ribu tu kan. Ya. Jadi tapi yang sekarang ni masalahnya semua orang ada. Lagi-lagi Ya. yang baru ni Butter Push kan. Betul, pushful. Butter Wall Push Pull tu Ya. dia keluarkan lagi. Itu dengan Dikeluarkan. kaset dia keluarkan lagi. Jadi rasanya semua orang ada. Bila semua orang ada, rasanya macam tak tahu nak cakap lah. Dia tak mungkin macam dia macam dulu bila keluar reissue kan. Contohnya reissue tu dalam RM30 kan, orang buat dalam 300 kopi. Bila habis orang takkan continue lagi dah. Bila tak buat lagi 2 bulan tiba-tiba naik 60. Ya. 70. Tapi bila orang yang nak sangat tu dah tak ada orang beli juga. Betul. Tapi yang kes yang macam ni tak nampak lagi keluar. Macam nak nampak diorang reprint masih ada jual lagi. Betul. Kan? Yang baru tu masih jual lagi. Betul lah. Tak mengharap dengan value lah. Kau agak-agak berapa lama masa yang kau ambil untuk koleksi kau penuh bilik tu sekarang lah? Berapa tahun bang kau nak dapat sepenuh tu? Ikutkan sebelum ini dah separuh tau. Ini dah tinggal separuh sebab bila zaman gawat dulu kan. Zaman lepas berhenti kerja buat bisnes sendiri semua tu kan. Bila zaman gawat tu kau rasa macam ada member cakap, "Jip, benda sayang let go." Dia punya tagline dia, "Benda sayang let go. Kau nak pakai duit." Contohlah macam tu kan. Jadi macam selagi ada value benda tu, macam contoh dulu ada truck Transformers G1 Takara atau Optimus Prime kan. Ada simpan semua dengan apa semua. Habis dah let go dah. Jadi sekarang ni banyak jugalah. Tapi jadi sekarang ni dia macam sikit-sikit tu baru nak mana yang boleh collect balik. Tapi sekarang maintain collect bahagian kaset, CD dengan t-shirt je kot. Tu pun cari benda yang bervalue, yang boleh something ada ni balik lah kan. Macam komik-komik tu dulu memang stop kan. Mana yang ada dalam bilik ni macam yang menambahkan tu CD kaset lah. CD kaset pasal kita nak ni kan. So dah berniaga kaset sekarang ni kan. Jadi kadang dapat stok kaset apa semua tu kan. Itulah. Tapi setengah yang macam belakang ni memang separuhnya memang collect sendiri. Collect daripada dulu. Maksudnya zaman dulu tu, sebab orang tak tahu cakap, kita bukan nak sebut kita ni kolektor. Kita pada zaman tu kita membeli. Sekali beli sampai 7-8 kaset. Sebab tu aunty kat Gamble tu senyum je. You mari kah? Mari. Apa mau? Hari ni ada baru punya ni. Ada set tu senten baru punya ni. Itu yang macam Bali lagi ni. Lepas tu dia pula post lagi lu tak pernah dengar kan ni band group ni. Dia main speed sikit ni. Itu yang 1 bulan mesti 7-8 kaset. Itu yang menimbun tu. Patut anti tu bila aku datang dia macam layan tak layan sebab aku beli 1, 2. Yang pernah dia paling tension last dia tension agaknya dengan aku. Last tu aku dah start collect Sweet Charity full album. Walaupun ada yang second press dengan third press. First press tak payahlah kan. Lepas tu aku cakap dengan dia aku nak collect album solo Ramli Sarip. Jadi aku cakap dengan dia sebulan aku akan ambil 1-2 je. Jadi dia simpan kan mana-mana yang ada untuk aku. Lepas tu aku tak datang dah. Aku tak datang dah. Masa tu dah penghujung dah. Masa tu dah 2004 2005 tu kan dah last kaset kan. Betul. Masa tu macam kau dah ada, dia macam ni tau, kau dah ada komitmen tau. Macam masa tu kau dah, sebab benda kau minat semua. Kau minat music, kaset, CD. Kau minat komik, kau minat toys. Jadi sebulan gaji tu memang kau ada bulan-bulan nak kena ambil komik, nak kena komik. Memang kau order isu. Contoh macam hari ni kau ambil bulan ni isu 20 1-2
bulan depan sampai lagi 2-3 memang kita dah ada dah kita punya bilangan komik dekat kedai. Itu nak kena ambil. Okey. Lepas tu pada bulan sama minat CD, kaset. Lepas tu pada yang sama minat gila magazine. Magazine rock-rock apa benda semua grafik. Semua kau minat semua benda. Faham tak? Kan semua kan related. Contoh macam aku minat Wayne's World. Aku ada dia punya aku dah ada CD. Aku dapat cari kaset. Lepas tu ini yang sekarang ni kan. Lepas tu dapat pula Laserdisc yang besar tu. Lepas tu dapat lah pula t-shirt. Maksudnya benda tu kalau keluar komik pun aku beli. Macam tu lah. Contoh macam kau pernah cakap dengan aku kan, macam mana aku boleh minat banyak sangat benda kan. Contoh kalau movie kan, movie Spawn, dia keluar movie, dia keluar soundtrack, dah confirm beli soundtrack. Lepas tu keluar DVD, beli DVD, keluar toys, beli toys. Keluar komik, beli komik. Itu yang banyak related kan. Ya. Itu yang satu zaman ya. Tapi aku macam piring hitam, kau ada collect juga bang? Tak apa ni. Tak ada. Dia tak ada. Aku tak nak mula benda tu. Memang daripada dulu memang tak ada perasaan pun benda tu. Memang CD dengan ni je. Tapi bila dah lama-lama lepak-lepak dengan geng-geng kolektor ni kan, pergi MCOP Mall ke apa benda semua tu kan, rasa macam semaknya kaset Dato' Sheikh ni RM230. Masa tu lah kan, Dato' Sheikh 230. Lepas tu ni nak beli player lagi, cari member sound. Kau jangan mulakan. Kau mulakan habis. Sebab kita dah ada kita punya apa? Betul. Minat yang lain-lain tu kan. Masa tu lah kan. Ni kalau nak nambah. Habis ya. Okey bang, baru ni aku tengok posting Lanbai drama Sirhanas. Kau ada pengalaman tak bang beli dekat Tommy? Meninggal lah Tommy tu baru ni. Selalu. Jadi kau ada pengalaman beli dekat dia sajalah. Ada. Tribute pada Tommy lah. Masa first time aku beli dekat dia tahun 96 ke 97, 96 kot, 97. First time betul-betul lah kita zaman sekolah kan, beli-beli pun dekat Selayang kan. Bila dapat pergi kat pertama tu, pergi kat dia sebab member cakap bukan, tengok magazine dia kata G-Funk Music. G-F-U-N-K, G-Funk. Kata apa benda G-Funk, nak dengar, nak belajar kan. Sebab zaman tu zaman explore kan. Lepas tu pergi kedai Tommy, masa tu macam dah agaknya dah dia kan mesra, dia kan apa? Betul. Dia kan peramah. First time jumpa terus, bang nak apa brother, nak apa ni? Kenalkan dia lah, kedai Tommy lah benda kan. Tu cakap dengan dia. Tu G-Funk apa G-Funk? You ada tak band ke apa group ke yang main macam music G-Funk? Tu yang dia start bagi tu. Kata, ni you dengar ni. First album dengan dia. Lepas tu continue lah. Kan dia kan banyak kat pertama tu kan. Betul. Kedai Victoria lah, apa yang ujung semua tu kan. Betul. Itulah paling last kali. Tapi selalu lah lepas tu pergi beli t-shirt band dekat dia bila zaman dah gempak je kan, nak beli baju ori kan. Beli t-shirt kat dia apa semua kan. Tapi yang ingat kali last borak dengan dia order DVD Black Label Society Live. Lepas tu aku tengah gila sangat dengan ZY. Aku gila dengan ZY ni pasal dia dengan Ozzy Osbourne kan. Aku tengok dia main gitar dengan style dia, dengan Garna dia kan. Dia kan macam kartun Gayo kan. Gayo kan ambil kartun daripada dia kan. Masa zaman muda kan, dengan seluar bokat, rambut panjang tu kan. Pada zaman tu lah. Tu yang aku follow juga tu kan, sikit Label Society. Walaupun lagu dia dah macam Ozzy Osbourne lagu kan. Kan muzik dia semua sama kan. Itu yang aku order DVD tu dengan Tommy. Tu kenangan lah borak dengan dia. Dia mesra. Dia tak ada sombong langsung kan. Dia macam dia tak ada sombong. Dia macam kita borak dengan geng-geng kita kan. Betul. Itulah. Padahal kita ni yang bagusnya dia mungkin ini baguslah cara orang Cina berniaga kan. Aku tak tahulah. Tapi dia bukan orang Cina lah, dia macam orang Melayu. Dia macam kan. Padahal kita ni junior je bang. Kita ni junior tapi dia punya appreciate kita ni customer dia, kita beli pun 1 kaset 2 kaset je. Tapi dia boleh layan kita tu
kita jadi seronok tu yang berulang pergi kedai dia tu. Kan? Dia tunjuklah dalam kotak frame tu kan. Ni kasut Van, Nike Van masa tu baru keluar kan. Van Iron Maiden lah, benda lah dalam kotak semua yang limited baju kan. Dia kata, you nak limited ni dalam kaca bawah ni. Dia cakap, oh tak mampu lah. Jadi yang gantung yang 99 pun dah menangis. Kan? Berapa harga paling mahal yang pernah kau beli? Barang rare lah. Dan berapa harga paling mahal pernah kau jual? Aku rasa kan CD je kot. Toy tu sama je, dia tak ada value. CD banyak lah. CD contoh macam EP ke demo lah. Aku rasa EP tu, aku panggil lah EP Salam, kumpulan Salam. EP Salam tu dulu aku beli dekat Bukit Bintang. Dia macam ni lah, dia ada kedai buntil. Dia ada kedai bandar. Lepas tu diorang budak-budak masa zaman tu tahun 2000 berapa lah kan. Budak-budak indie kononnya letak dekat situ. Dan jual. Masa tu aku dapat tahu dah kumpulan Salam, aku cakap, macam reggae dia kan. Masa tu album demo tu dia buat dekat EP tu dia buat dekat Amsterdam kan, jadi dia punya sound tu. Betul. Ni sikit kan. Okey, pendek sikit. Lepas tu aku beli dalam, katakanlah dalam RM10 ke RM15 tu kot. Zaman tu. Sekali aku tengok market value dah tinggi, aku pernah jual sampai RM180. 4 lagu, 5 lagu sahaja. Tanpa diskaun. Okey. Yang tu. Itu okey. Itu album Another Side. Pun 100.5. 170 kot macam tu lah. Satu lagi aku pernah jual, jangan terkejut. Album demo ke EP Hujan hijau tu. Awal-awal dulu, itu pun 100 lebih juga. Banyak lah. Kumpulan Komplot. Arwah dah penyanyi dia, yang buat Johor tu. Maksudnya diorang keluarkan macam album mini kan. Album mini yang style-style macam ni. Ya. Dia style macam ni je kan? Betul. Dia style macam ni je. Berapa? Beratus-ratus sekarang Ini pun rare juga ni, tapi ada orang minta aku tak jual. Radio Star band siapa tu? Si Innuendo tu. Siapa nama dia tu? Pot Amir. Pot ni Innuendo. Ni zaman-zaman ni lah dulu. Ini pun Star, Hujan lah, Komplot lah, Mi Angka Husin lah. Mi Angka Husin, member aku pernah jual. Yang macam ni yang macam ni tau. Kau pun tak pernah tengok, aku pun tak pernah tengok masa tu. Kita orang sama-sama jual masa dekat collector market. 100.5 macam ni. Budak muda beli, relax. Sebab dia tahu value, kita bukan main letak harga. Sebab kita value kita kan. Jadi macam harga-harga ni CD lah banyak je lah. Macam harga-harga yang dijual ni bang. Maksudnya kau memang check dengan harga market semasa lah. Kau memang check market semasa ikut. Kadang-kadang tanya otai tu. PM diorang tanya macam mana value sampai diorang menyampah kan. Ada yang menyampah tu sampai tak tegur lah. Tapi tu otai lah, dia macam dia budak muda, dia macam kita tanya banyak kali, kita ingat ada sempoi macam tanya-tanya macam. Lepas tu dia diam terus. Menyampah kan. Sebab kita tak nak jual suka hati, kita nak value market. Betul. Kan jangan jadi macam contohnya aku pernah jual CD double Butterfinger The Best Of. Okey, aku jual RM30. Okey. Dengar, masa tu belum lagi sibuk pasal bum harga ni. Jadi aku compilation masalahnya. Bukan album full. Lepas tu lagi lepas 2 minggu budak jual 280.
Dia macam nak menyesal, tak menyesal tau. Lepas tu budak yang beli tu kan, dia punya senyum kan. Saya terima kasih Haji, terima kasih Haji. Yalah, itu pengalaman sedih lah sebenarnya. Itu yang sampai jadi bergaduh dalam grup FB tu. Ya, saya ingat aku pernah join grup CDLP ni kan. CD Passion. Yes. CD Passion tak sangat. Grup CDLP kalau tak salah, aku tak ingat nama dah. Aku dah tak ada dalam grup tu. Okay. So dalam tu bergaduh-gaduh pasal harga. Ada yang kata harga Yahudi, harga dah mahal. Jadi ada yang kata harga Yahudi jual sampai 500 kan. Ada yang sanggup beli kan. Aku tak tahulah betul ke tidak. Entah kawan-kawan dia je yang PM tu ke, aku tak tahulah kan. Dia tu sebenarnya jangan melampau. Contoh kau jual CD 1.2, contoh market masa tu harga 300.5. Okay, contoh 300.5, tiba-tiba budak ni ada, tak tahulah, rasanya condition dia pun bukan je okey sangat pun, biasa. Tiba-tiba dia pergi letak sampai 600. Tak logik lah. Ya. Dia terus kacau market lah. Dia terus macam, bila kau buat macam tu, orang terus kan, orang lagi macam, mungkin aku boleh, aku PM kau je lah. Kau nak ke sini aku ambil lah 200. Contoh lah kan. Aku takkan public lah benda tu. Tapi bila dia kacau market tu rasa macam, alah, biar benda tu biar valuable betul-betul lah. Ya. Kan, contoh macam LP, aku tengok berada tu jual LP Kembara 1,000 lebih. Kalau dah betul-betul benda tu rare, memang benda tu tak ada, okey lah kan. Orang appreciate benda tu. Dia lagi satu, dia punya condition bagus gila kan, apa semua kan. Tak apalah. Maksudnya tak ada isu lah. Kalau mana pembeli dengan penjual setuju, no problem. Satu lagi. Contoh aku jual action figure Kamen Rider. Tahu? Kamen Rider tu value dia dalam 600 lebih kot yang baru. 700 macam tu kot. Sekali aku jual dalam, okey lah, aku jual dalam harga sekian-sekian lah. Malah nak sebut lah. Okey, aku jual dah harga sekian. Tapi aku bukan harga pasaran lah. Sebab aku dah tanya ramai orang. Aku dah tanya ada geng-geng kolektor apa semua kan. Berapa value boleh jual. Sampai dia orang kata, cun. Ini pun dah kira murah ni. Okey. Lepas tu, tiba-tiba aku share pada satu grup ni. Ada orang komen. Ni apa ni harga Yahudi ni? Dia punya rasa, dia punya macam, bukan sentak lah, rasa macam, aduh, apa benda korang ni? Tengok benda lah, cuba kau Google dulu brand dia ke, tahun kotak ke, apa, tahun produk tu ke apa ke kan, bukan semua sama kan. Lepas tu, tak sampai seminggu, sold. Aku punya geram, tak sabar aku nak letak kat komen tu sold dekat grup tu, biar dia baca. Bukan kita suka-suka, dah value dia macam tu. Sepanjang kau terlibat ni lah, apa koleksi yang kau rasa paling susah nak dapat, tetapi finally kau dapat juga barang yang mana yang kau paling nak lah, kau memang kau lama kau attack tapi finally kau dapat juga bang. Kalau kau boleh kongsi apa kau banyak-banyak ada dalam bilik ni kan. Yang paling aku sayang sekali kan, Alex Ross. Alex Ross, okay. Kau tahu tak, Alex Ross tu kan dia lukis gambar semua real kan? Ya, betul. Aku dapat dia punya mitologi ni macam punya kitab dia lah. Dia tunjukkan macam mana dia melukis. Tak dalam ke? Tak ya. Kalau boleh buka, boleh share? Boleh. Kalau ni dah bertahun sebenarnya. Dah bertahun sebenarnya tak buka ni. Ya. Dah bertahun ni tak buka ni. Apa kena pasang plastik baru boleh. Serius lah. Alex Ross punya dia punya macam dia punya kitab kitab besar dia. Dia sebenarnya ada banyak. Kitab dia baru-baru semua ada. Kan, tapi ini zaman aku ini paling rare bagi aku masa tu kan. Alright. Nampak okey. Nampak. Cantik bang. Nampak dia tunjukkan mana dia pakainya contoh model orang betul tu. Orang betul ini.
Orang betul loh, itu yang start dia gunakan orang ni untuk jadikan Superman yang dia lukis ni. Nampak? Gila smart dia. Ini semualah. Berapa pages tu? Tebal nampak tu bang. Ui, lawas. Nampak ni? Oh, gila lah. Pages dia bang? macam Berapa pages? dia tak tulis lah. Dia memang tak ada Banyak, ni Dia kena check kat Google pun. Tebal tu. Tak ada dia tak ada macam dia buka-buka semuanya. Dia semua lukisan dia. Ya. Tak ada numbering. Harga dia masa ni, harga dia murah tau masa ni. Dia tak adalah murah sangat. Harga dia RM84.90. Tapi sekarang ni berapa tu bang? Tu dah. Tak ada pula date dekat sini. Aku pun tak ingat bila aku beli. Inilah kepala aku gila kan. Tu berapa harga dia? Kalau sekarang berapa value tu? Tak tahu. Tapi tak ada tinggi sangat kot sebab yelah bukan ramai. Memanglah ada orang yang minat kat sana tu kan. Ya. Tapi kalau harga berapa pun aku takkan jual kot. aku takkan jual kot. Antaranya ni harga tu. Ni yang macam loose-loose ni. Ni nampak ni, dia tebal ke ni nampak? Nampak kan? Ya. Shazam. Ni kau beli kat mana bang? Semua ni? Ada kat Kino. Kau ada masa ni? Oh, Kino. Kino. Ni tahun 2002 semua ni. Ya. Tapi maksudnya, diorang keluarkan contohnya kan. Sekali ada dalam, katakanlah ada 3-4 isu. 3-4, apa panggil apa? 3-4 ketul je lah buku ni. Maksudnya, sekali keluar kadang-kadang. Habis-habis lah. Kadang-kadang kalau kau dapat, kau order balik kan dia. Kalau ada lah stok. Yang ni je lah yang aku dapat kumpul sikit masa tu. Dia kedai buku yang dekat Bukit Bintang tu kau tahu abang yang dia jual buku grafik tu? Apa nama dia? Aku lupa kedai apa nama tu. Allah, nama dia macam nama India tu kan? Ya, memanglah orang India ni tu. Yalah betul lupa dah. Memang banyak beli buku grafik ni kan. Apa nama dia? Asyik ingat Selvon pula dah. Aku pun dah lupa nama dia kan, nama kedai. Aduh. Di zaman tu macam banyak mahal kan kat situ kan? Mahal bang, mahal. Mahal. Nasib baik dia ada sampel. Ya. Pergi situ buka sampel lah, tengok sampel kan? Tengok sampel. Tengok sampel dia. Tapi jarang lah beli kat situ. Tapi memang mahal bang, kedai dia mahal. Sebab zaman kita orang dulu, kita orang pergi Selvon dekat Bukit Bintang. Kat Sungai Wang. Contoh memanglah contoh itu kalau buku-buku ni kalau contoh macam aku nak satu magazine yang mahal, aku tunggu lagi 2-3 bulan, aku pergi dekat Selvon, dijual. Kalau katakan buku tu RM50, RM40, ada dijual dalam RM10. Ya. Yang back issue ni kan. Dia macam ni tau. Dia banyak alasan ni kan. Alasan dia orang mengumpul kan. Sebab masa kecil dia orang tak mampu. Ini banyak kau tanya lah mana kolektor kan. Dia kata masa kecil tak mampu. Bila dah besar dah kerja. Start. Sebab aku pernah tanya satu kolektor ni Dia tunjukkan bilik dia mainan penuh. Katakanlah bilik dia besar macam 12x12 ke apa kan. Besar kat bilik dia tunjuk dalam gambar ni kan. Dia tunjukkan ada Star Wars lah, action figure, Marvel lah, apa benda lah, semualah, Ultraman lah, apa benda. Penuh. Kita tanya dia, bro, bila start collect? Kau cakap apa? Bro, baru 2 tahun bro. Baru 2 tahun. Faham tak? Macam, nak tanya, gaji kau berapa sebulan? Faham tak? Macam aku ni, contoh aku nak, contoh lah, kita ni dia dah berumur, dia kan duit, tak naklah buang-buang macam tu kan. Contoh, tiba-tiba jumpa
diecast Star Wars Hot Wheel. Harga dia kan sampai 40-50. Ya. Kan? Jadi tiba-tiba kita tak banyak jalan pun. Macam Hot Wheel pun aku baru 5-6 tahun ni collect. Itu pun pasal terjebak budak meniaga kabusir kan. Lepas tu tiba-tiba macam jalan-jalan ada komplek tu buat sale. Sampai RM20. Maksudnya dia jual 3 tau. Contoh macam yang aku tunjuk ada gambar tu kan. Macam R2D2, Chewie dengan siapa lagi, Bounty Hunter punya Hot Wheel kan. Kan satu set tu dalam 40 lebih, 50. Tiba-tiba ada sale 20 lebih. Beli lah. Sama. Maksudnya orang tak menghargai. Kita menghargai masa tu. Kita macam Alhamdulillah. Sebab dia bukan benda yang kita minat, faham tak? Aku minat, memang aku minat. Aku kumpul yang betul-betul kumpul macam Batman punya Hot Wheel. Okey. Tapi bila extra, kita tak boleh macam semua benda nak collect. Macam orang setengah kan ada collect yang kereta-kereta Mazda lah, apa aku tak, bukan jiwa sangat lah kan. Aku pernah cuba macam mana, bukan jiwa, dia tak boleh ikut orang. Baik aku simpan macam kereta-kereta macam ni ke. Okey. Kan? Betul. Video ke apa kan. Dia barulah macam jiwa kan. Itu memang beli. Tak kisahlah macam harga berapa kan. Memang beli. Tapi macam benda tu macam orang tanya macam mana kau dapat ni Jeep? Nak cakap sale lah kan. Okey bang, aku kita beli bukan nak menunjuk, kita beli untuk kita. Betul. Terus kita simpan. Jadi macam lantak kau lah kan, dapat betul kan. Ya. Jadi mostly macam barang-barang yang kau collect ni mostly yang utama lah macam kaset, CD ni bang. Antara mana sumber yang kau dapat bang? Mana sumber yang kau beli tu? Sama ada daripada sesama kolektor ke, atau kau ada circle, kita ada circle kita kan, kolektor ni ada circle dia sendiri ke, worldwide kan, mana kau dapat bang? Apa-apa item lah. Apa-apa item lah. Banyaknya daripada grup-grup lah. Okey. Grup-grup tu banyak Facebook lah bantu. Okey. Contoh macam kaset, grup kaset lah. Contoh macam aku dulu ada album Saturn 9, contoh kan. Album kaset. Tapi sampai tetap tu aku dah jual. Bila lama-lama kau nak collect balik. Bila kau ada kemampuan kau nak collect balik benda tu. Itu yang bila dalam grup tu dia bantu, dia tiba-tiba macam ada. Kita tak suka nak tanya. Bila tanya kan tiba-tiba kan harga ni kan. Biar. Sebab tu dalam grup dia letak kaset dengan harga. Okey. Jadi kita boleh menilai harga kat situ kan. Macam cantik ni dah keluar ni. 30. Boleh lah beli lah. Itulah. Jadi aku punya style ni, aku tak macam mencari beria-ria sangat. Walaupun aku nak cari, aku tunggu macam kalau dia keluar macam tu, apa ada duit, aku beli. Kalau dia keluar macam tu, aku tak duit, biar aja. Macam tu lah. Jadi semua sama lah, macam toys ke. Kadang-kadang sampai nak cari cover CD pun dalam grup. Sarung CD ke apa benda kan. Semua-semua dalam grup lah. Sebenarnya apa kepuasan sebenarnya? Barang dah lah susah dapat. Kat mana kepuasan sebagai seorang kolektor tu? Kadang-kadang beli barang ni, tempat untuk simpan tu bang. Macam aku, rumah aku kecil kan. Kita nak simpan pun, kita nak buat collect banyak-banyak pun. Macam orang rumah kadang bising juga kan. Orang rumah dengan anak-anak ni. Jadi, kat mana kepuasan tu sebenarnya? Sebagai seorang kolektor lah. Dia kepuasan tu macam ni lah. Kalau kau dapat baru kau rasa macam best dia muzik dia kan. Ataupun bila kau beli CD lama kan, macam memori balik. Ni zaman ni. Contoh kan. Dia macam memori balik. Aku memanglah aku cakap dengan kau, memang aku semua dengar metal, rock, semua aku dengar. Dia macam ni, bila kau lalu zaman tu, macam orang cakap, dengar daripada mana rock ni? Daripada abang. Itu yang start dia, punca dia. Zaman aku lambat. Zaman aku dengar metal, rock lepas masa sekolah, form 5 ke atas. Sebab laluan aku daripada atas ni, daripada
zaman 80s rock, 80s pop, Brit pop, US pop, kan, David Bowie lah apa benda, semua tu kan, Billy Joe lah apa, semua kan dia lalu turun Solid Gold. So turun rock tu pasal arwah ayah aku ada restoran, tukang masak dia sebelum tidur pukul 12 tu, pasal dia meniaga petang kan, dia akan pasang lagu Hakikat Meh tu sekuat-kuatnya supaya dia boleh tidur. Jadi aku kecil macam, benda lah kau nak tidur tu radio lah, apa benda kau pasang kau kuat kan. Dia lalu benda tu sampai satu tahap tiba-tiba yang aku cakap itu muzik rap keluar, Poitusi, Nico. Aku ada zaman tu aku ada zaman keluar Nico, sebab Nico tu kan zaman kita sekolah, nama form 1. Masa aku tu form 1, form 2. Dia macam dressing dia button 1, Chicano. Kan? Itu bila sekarang ni bila dapat balik kaset dia macam kau ada kaset dia tapi kau dengar sampai hancur. Faham tak? Bila kau dapat balik kaset dia macam cantik je, condition ni macam baru. Lepas tu nasib baik aku ni boleh cuci kaset kan, aku cuci balik kaset apa semua, aku dengar balik macam memori tu datang. Zaman tu. Faham. Itu memori aku zaman tu. Sampailah tahun 95 96 tu bila start music, kau baru belajar music rock, music metal tu kan. Dia konsep dia sama lah. Maksudnya macam start dengar balik, start beli. Yang ni boleh cerita. Boleh, no problem. Ini pasal sejarah rock tu, asal dia kalau ikut betul-betul memang sekolah ada dengar Dio semua tu basic je. Start rock yang glamour tu kan, macam tu je, tak ada lebih. Dia bila start dah masuk belajar, dulu rapat dengan si Ajai ni sekolah, tapi tak rapat sangat. Bila dah sekolah, bila dah masuk kolej yang sama, baru lepak rumah dia, baru nampak koleksi kaset dia. Itu yang start kenal metal betul-betul. Dengar dulu. Dia akan bagi pinjam macam 10 kaset sekali. Sebab kita kan pergi belajar naik bas. Belajar kolej naik bas. Betul. Kan? Dengan Walkman. Jadi kita perlukan stok yang banyak. Dalam beg tu hanya kaset saja, bukannya buku. Faham tak? Sebab dulu aku belajar grafik benda-benda semua dekat studio tau. Jadi dalam beg tu kaset saja. Kalau ada 20 kaset dengan Walkman. Walkman RM17 tu. Jadi Ajay akan bagi aku stok kaset. Dia akan bagi yang black metal dulu. Dia akan bagi Darkthrone, Morbid Angel, apa benda lah, Bozom semua, Atotoh, Mystic, Silent Death. Tapi masa tu aku dah start gila dengan lokal. Tapi semua aku dengar satu album tu. Gila ni. Dia macam makin lama makin, itu yang punca collection kaset jugalah kan. Ya, betul. Itu yang punca macam start mencari lagi tu. Sampailah kita cari dia punya roots kan. Betul, dia pergi sampai roots juga tu. Dia pergi sampai dia bila kau dengar contoh yang macam album tu, kau cari dia punya roots. Betul. Kau cari band yang lebih kurang sama. Betul. Kan? Itu yang sampai kita membeli tu macam, dia dengar Eric Clapton pas dengar apa? Cream, kumpulan Cream. Kita beli Cream lah. Betul. Itu yang kita dengar muzik tu tak habis. Tak habis. Kan? Itu yang 1 bulan 7-8 kaset tu yang anti suka tu kan.